Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat bertemu kembali. Okey, pada hari ini kita akan masuk kepada tajuk baru. Okey, pada minggu lepas saya recall balik. Pada minggu lepas kita dah masuk kepada tajuk garisan. So, seperti yang saya terangkan kepada anda semua, daripada garisan itu kita akan membentuk kepada rupa, dan daripada rupa itu akan membentuk kepada jalinan. Okey, untuk minggu ini kita akan masuk pada tajuk baru, iaitu tajuk rupa, dan juga kita akan masuk kepada tajuk jalinan. Jadi pada minggu ini kita akan masuk pada dua tajuk terus. Okey, untuk tajuk rupa. Okay, cuba lihat dekat sekeliling apa yang dimaksudkan dengan rupa. Kalau kita cakap, contoh kita sebut, rupa dia seperti, pada persepsi kita adalah rupa itu adalah muka. Ataupun apa yang kita nampak. Jadi ini rupa. Dan ini adalah rupa. Apa yang kita nampak itu adalah rupa. Jadi pada hari ini, selepas kita belajar, selepas apa yang saya terangkan, semua pelajar akan memahami unsur rupa dan kemudian akan mengeksplorasi, mengaplikasi unsur rupa bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual, dan juga pelajar akan menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan seni. Okey, sekarang kita masuk kepada tajuk rupa. Apakah yang dimaksudkan dengan definisi rupa? Okey, sekarang kita masuk kepada tajuk rupa. Okey, kalau kita tengok dekat sini, definisi rupa Definisi rupa. Rupa itu merupakan pertemuan hujung garisan dengan permulaannya. Okey, kalau minggu lepas kita belajar tajuk tentang garisan tu, ada garisan halus, ada yang garisan tebal, ada garisan bengkok, ada garisan lengkung dan pelbagainya. Jadi, untuk rupa, dia merupakan pertemuan hujung antara garisan dengan permulaan. Contoh kalau garisan kat sini, kalau daripada hujung kat sini permulaan dia dan yang kat sini dia punya pengakhiran dia, jadi dia tak membentuk rupa. Tetapi kalaulah, contoh kat sini garisan dia, ni garisan lengkung. Kemudian antara hujung, pertemuan dan hujung ni dia bertemu. Dan ini dia membentuk menjadi rupa. Rupa didefinisikan kepada kawasan dua dimensi, mempunyai panjang dan lebar, dan juga rupa menghasilkan ilusi dalam bentuk tiga dimensi yang kelihatan seperti objek sebenar. Kalau 2D ni maksudnya gambar macam yang kamu nampak di atas kertas ataupun apa yang kamu nampak di lukisan. Berbanding kepada kalau bentuk objek 3D. Kalau 3D ni seperti yang kamu faham, 3D ni adalah gambar sebenar, seperti gambar sebenar. Jadi seterusnya jenis rupa. Ini jenis-jenis rupa. Jenis rupa ni, sebelum saya lupa, definisi ni saya nak awak tulis dalam buku tulis, dalam buku notas. Dalam buku nota. Kemudian daripada mana? Daripada sini dan daripada sini. Ini adalah dia punya definisi ataupun dia punya maksud. Kemudian kita masuk kepada jenis rupa. Jenis rupa ni dia ada dua. Satu, rupa organik, dan satu lagi rupa geometri. Apa yang dimaksudkan dengan rupa organik dan juga rupa geometri? Rupa organik ni maksudnya rupa yang tidak berbentuk. Rupa bukan berbentuk, macam mana saya nak terangkan? Rupa organik ni maksudnya rupa yang bebas. Mudah. Bebas tanpa sudut. Dekat sini ada dia tulis. Rupa yang bebas tanpa sudut. Jadi contoh yang macam awak tengok dekat gambar ni. Dia tak ada sudut yang boleh kita kira berapa darjah. Contoh macam gambar love ini sendiri pun kita tak boleh nak estimate dia dekat sini 90 darjah ke 180 darjah ke, tak ada, dia tak ada sudut. Lepas tu dia punya lingkaran ataupun garisan dekat luar ni dia beralun dan tidak dia beralun bebas. Suka hati dia nak bentuk macam mana. Contoh kalau kita buat lukisan monster, contohlah monster tu dia bentuk macam ni, tangan dia macam ini, lepas tu ni tangan panjang, ni tangan panjang. Ni tangan panjang. And then ni mata dia. Mata sekecil, ini mata besar. Dan ni mulut dia. Gigi dia besar.
Okey, ini sudah menggambarkan, oh gigi dia besar. Ini ada gigi bawah. Ini sudah menggambarkan yang ini adalah rupa organik, bukan rupa geometri. Okey, berbeza kepada rupa geometri pula ialah rupa yang mempunyai sempadan bersudut dan bersifat statik. So kalau awak tengok kat sini, okey, sini dia ada sudut, dekat sini dia ada sudut, sini pun dia ada sudut. Okey, jadi macam contoh bentuk bintang ni dia punya sudut, setiap sudut dia sama. Okey, itu yang dimaksudkan rupa geometri. Okey, so untuk jenis rupa ni juga saya nak awak tulis dalam buku tulis. Okey, dalam buku nota So awak buat sama macam yang ini dalam bentuk peta minda macam ni. Okey, yang atas ni okey, rupa organik ni awak tulis maksud dia kat sini, maksud dia apa? Sebelah dia rupa bebas tanpa sudut. Okey, kemudian rupa geometri mempunyai sempadan bersudut dan statik. Kemudian bawah dia tu baru awak lukiskan gambar-gambar dia punya gambar ni. Contoh gambar ni. Okey, faham Okey, dan seterusnya kita tengok. Okey, ni rupa yang ada dekat sekeliling kita. Okey, contoh macam rupa alam semula jadi. Okey, kalau rupa alam semula jadi awak tengok dekat rupa ni, rupa apple ni. Boleh tak awak kenal pasti rupa apple ni rupa organik ke rupa geometri? Contoh macam gajah ni. Adakah dia geometri ataupun adakah dia rupa organik? Rama-rama ni sendiri. Okey, kalau objek buatan manusia. Okey, kebiasaannya untuk kita kenal pasti ataupun untuk kita mudah. Kalau alam semula jadi, rupa alam semula jadi ia adalah rupa organik. Okey, rupa organik. Berbanding dengan rupa buatan manusia, rupa dia lebih kepada rupa geometri sebab dia bertepatan dan bersudut. Okey, kemudian kalau karya seni visual ni maksudnya yang karya seni yang dihasilkan ini bergantung kepada siapa yang buat. Mungkin dia macam contoh kalau gambar yang dekat sini ini lebih kepada organik. Okey, kalau yang macam ni nampaklah dia geometri. Itu beza dia. Okey, jelas seterusnya kita tengok tajuk ni. Okey, rupa juga boleh dilihat secara kat sini. Rupa positif, rupa negatif. Okey, kalau tadi saya terangkan kita rupa tu satu ada organik, satu lagi geometri. Kemudian dia ada juga rupa positif, rupa negatif. Apa benda positif negatif, cikgu? Okey, macam ni. Okey, kalau objek sebenar kita buat kajian, okey, ni lukiskan garisan luar sebagai subjek kajian. So bentuk ikan. Ini ikan sebenar. Okey, ikan gapi ni bentuk sebenar dia. Okey, sekarang kita bentukkan ikan tu. Bentuk lakaran ikan tu saja. Bukan yang ada lorik-lorik daripada ikan sebenar ni tak? Okey, kita lorekkan. Kemudian gelapkan seluruh rupa tersebut. Okey, yang gelap inilah kita panggil dia positif. Okey, yang gelap di dalam. Okey, rupa yang terhasil. Okey, kalau gelapkan latar belakang, okey, yang ini pula rupa negatif. Okey, jadi untuk mudah faham, okey, bila kita lukiskan sesuatu objek, okey, kemudian okey, contoh macam ni, saya buat macam ni. Okey, ni lukis objek, sini bulat. Okey, yang ini saya colourkan dia kepada warna gelap. Okey, contohnya ini warna hitam. Okey, warna biru ni pun dah warna gelap lah. Okey, yang ini rupa apa? Positif. Okey, berbeza dengan yang ini, kalau saya buat sini gelap, sini gelap pula. Okey, yang ini saya colourkan. Belakang dia ni yang akan saya colourkan. Okey, saya colour macam ni. Yang dekat tengah-tengah yang rupa yang bulat tu yang saya clearkan, yang belakang ni gelap. Okey, yang ini kita panggil apa ni? Negatif. Okey, faham jelas semua.
Okey, penghasilan rupa negatif dan positif. Okey, jelas Okey, sekarang kita tengok seterusnya. Okey, yang ini pun kena tulis dalam buku nota juga okey. Positif, okey boleh buat rupa, okey boleh tulis macam ni. Kita tulis kat sini positif. Kemudian yang kat sini negatif. So dekat bawah ni awak tuliskan dia lukiskan dia punya gambar. Awak boleh lukiskan gambar tu mengikut ikut sama ada awak nak ikut gambar ikan ni atau awak nak ikut gambar macam saya buat bulat ni, mana-mana pun boleh. Okey, jadi nanti kita jumpa pada kelas bersemuka nanti saya akan check. Okey. Seterusnya fungsi rupa. Apa fungsi dia? Okey, rupa ni mempunyai pelbagai fungsi, antaranya okey, yang pertama menghasilkan corak, lambang, logo dan tipografi. Okey, olahan rupa yang berulang-ulang boleh menghasilkan corak secara tindanan. Okey, contoh macam ni. Ini tindanan. Kita faham maksud tindan, kita tindih. Okey, kalau penambahan ni daripada tambahan objek yang berbeza, bukan objek. Dari penambahan rupa yang berbeza, rupa yang sama tapi kita tambahkan, okey ni satu bulat, kemudian bulat kat sini sama kan? And then kita letak kat sini tiga segi yang sama, kemudian kita colourkan dia dah jadi satu rupa yang lain. Okey, ini pengurangan. Apa yang masuk pengurangan, dia kurangkan sebahagian, dia dah jadi macam bulan sabit. Okey. Ini olahan juga merupakan olahan juga boleh menghasilkan logo ataupun simbol. Okey, ulahan tadi ni maksudnya yang daripada sini fungsi dia olahan rupa menghasilkan corak, lambang, logo dan tipografi. Okey, soal olahan ni ada 3 tu lah. Olahan berulang menghasilkan secara tindanan penambahan pengurangan. Okey, yang ini cara awak nak buat nota. Okey, fungsi. Okey, saya tunjukkan. Fungsi rupa. Hasilkan corak, lambang, logo dan tipografi. Okey, kemudian dekat bawah ni sambung lagi nota. Olahan berulang hasilkan corak, tindanan, penambahan dan pengurangan. Okey. Kemudian dekat bawah awak boleh tambahkan lagi nota kat situ. Okey, kat sini olahan boleh hasilkan logo atau simbol. Okey. So, selain itu olahan juga menghasilkan tipografi. So, apa itu tipografi? Okey, ini dia tipografi. Kalau awak tengok ni, inilah tipografi. Okey, kita punya huruf ataupun nombor yang kita nak buat tu, maksudnya kita nak buat corak tulisan tu, dia ada grid dia. Ni biasanya kalau kita buat dekat banner, macam kita buat dekat banner-banner tepi jalan tu kan, dia punya tulisan tu sama sekata kan, dia ada grid-grid dia. Okey, jadi tambahan dekat sebelah sini nota tu. Kat sini olahan juga boleh menghasilkan tipografi. Okey. Awak kena tulis tipografi tu apa? Yang ni saya nak awak buat satu contoh tipografi. Okey, awak buat dekat bawah dia. Tipografi. Awak buat kotak-kotak. Okey, 3 kali 5. So, maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ni dah 4 dah ni. Okey, sekejap saya padam. Sorry. Okey, saya padam yang ni. Oh, dia buang. Saya buat semula.
Okey. Buat sini. 2, 3. 1, 2, 3. Okey, kemudian 1, 2, 3, 4 dan juga 5. So, awak buat dekat situ, tengah-tengah sini, gunakan. Okey, saya tukar warna. Tukar warna. Okey, so awak buat kat sini. Contoh huruf A sampai ke bawah. Okey, naik dekat sini. Sini. Okey, ni turun ke bawah juga. Okey, so awak dah dapat contoh untuk tipografi. Awak buat yang comel lah. Okey, ni saya bagi contoh je. Okay, so kemudian yang bawah kita tengok teknik penghasilan rupa. So, teknik penghasilan rupa ni ada beberapa. Okay, saya tukar lagi warna pen. Okay, antara dia kat sini lipatan guntingan, stenciling, collage. Kemudian bawah apa? Cetakan, hard edge dan juga capan. Alright, so yang ini juga awak buat dalam nota. Teknik penghasilan rupa. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Okey, ambil nota kat sini. Okey. Kemudian, okey, sekarang kita dah habis untuk tajuk rupa. Okey, selesai Saya harap awak semua faham apa yang dimaksudkan dengan rupa. So, sekarang saya nak ulang semula daripada apa yang awak belajar. Rupa itu, okay, apa yang dimaksudkan dengan rupa adalah garisan yang bersambung daripada permulaan garisan sehingga kepada penamat garisan. So, dia membentuk lagi kepada rupa. Kemudian rupa itu terbahagi kepada dua. Rupa organik dan juga rupa geometri. Okay, organik itu adalah rupa yang tidak bersudut. Dia punya corak dia bebas. Berbeza dengan rupa geometri. Kalau rupa geometri, dia punya corak tu ada sudut, statik, lepas tu dia ada bentuk. Okey, kemudian rupa juga boleh menghasilkan dua, satu rupa positif dan juga rupa negatif. Okey, rupa negatif dan positif awak rujuk pada lukisan. Okey, kemudian daripada macam mana nak hasilkan rupa, kita ada beberapa teknik. Okey, kemudian kita juga ada fungsi rupa. Okey, so semua jelas Alright, so kita masuk kepada tajuk seterusnya adalah tajuk bentuk. Okey, so hari ini kita masuk kepada tajuk rupa dan bentuk. Okey, bentuk tu apa? Okey, kalau kita tengok sekeliling ataupun contoh macam ni dia kata, pernah tak nampak Tugu Negara? Arca pahlawan yang anda lihat itu adalah unsur bentuk. Bentuk bersifat 3 dimensi yang mempunyai isi padu atau kelihatan seperti mempunyai isi padu. Okey, bentuk boleh juga bersifat 2 dimensi atau bentuk 3 dimensi. Okey, so jadi pada hari ini selepas awak mempelajari tajuk ni, awak akan faham maksud bentuk. Okey, dan juga boleh mengeksplorasi dan mengaplikasi unsur bentuk. Okey, sekarang kita nak tengok apa yang dimaksudkan bentuk. Okey, tengok dekat sini. Bentuk ialah objek yang mempunyai struktur jisim dan isi padu. Dan bentuk juga mempunyai lebih daripada satu permukaan dan boleh dilihat dari segi ketinggian, isi padu dan kelebaran. Bentuk pada alam dapat dilihat daripada pelbagai sudut pandangan. Begitu juga karya arca berbentuk 3 dimensi. So, jadi kalau apa yang dimaksudkan bentuk tu, dia ada dalam bentuk fizikal. So, maksud dia lebih mudah, kita boleh pegang. Kalau tadi daripada garisan dan rupa tu, awak boleh nampak dari segi bentuk lukisan ataupun dari kertas atau di dinding, awak cuma boleh nampak rupa itu. Tapi kalau bentuk, daripada rupa tu dia terhasil kepada satu berbentuk fizikal yang awak boleh pegang. Okey. So, biasanya bentuk dalam karya catatan lukisan bentuk dalam 2 dimensi. Okey. Kalau daripada garisan, dia cantum jadi dalam bentuk rupa. So, daripada rupa itu bila awak lukis banyak, so dia akan membentuk, rupa tu membentuk kepada satu bentuk lain walaupun dia dalam bentuk lukisan. Okey, jadi
bentuk ni awak boleh tengok dalam bentuk 2D dan juga dalam bentuk 3D. Kalau 2D, maksudnya lukisan yang dihasilkan. Contoh kalau awak tengok grafiti-grafiti dekat dinding, dekat macam-macam negeri kan ada buat banyak grafiti tu kan. Dia lukis macam-macam kat dinding. So itu dia dah jadi dalam bentuk. Tapi dalam bentuk yang berbentuk 2D. Okey, faham bentuk yang berbentuk 2D. Okey. Tapi kalau garisan dan rupa yang awak dah lakar, lukis, kemudian dihasilkan dalam bentuk 3D, yang itu dalam bentuk fizikal. Jenis bentuk terbahagi kepada dua, iaitu satu bentuk konkret, yang kedua bentuk ilusi. Okey, jenis bentuk. Okey, sorry saya lupa. Okey, yang ini saya nak awak tulis juga dalam buku nota. Okey, kemudian jenis bentuk ni juga jangan lupa. Tulis jangan juga dalam buku nota. Okey, so dia ada beza. Satu konkret, satu ilusi. Jadi awak boleh buat dalam bentuk macam mind mapping ataupun peta minda. So jenis, Allah Akbar. Okey, kat sini awak buat tulis jenis bentuk macam saya sebut sebelum ni. So awak kat sini dua. Satu bentuk konkret, satu bentuk ilusi. Kemudian awak senaraikan apa dia punya ciri-ciri bagi bentuk ilusi dan bentuk konkret. Kalau bentuk konkret ni dia masuk bentuk 3D. Ini yang saya cakap tadi. Dia terhasil dalam bentuk fizikal yang kita boleh pegang. Contoh macam kereta, kasut, baju. Apa yang awak pegang. Pen itu sendiri. Dia berasal daripada garisan, kemudian membentuk rupa, dan ini adalah bentuk konkret. Okey, kemudian bentuk ilusi pula. Daripada garisan jadi rupa, dan sekarang ni lukisan kereta ini, okey, kalau awak tengok sini lukisan kereta ini adalah bentuk tapi bersifat dua dimensi. Dia dah ada objek dia tu. Okey, dilihat tapi dilihat dalam bentuk cetakan. Okey. So, ini contoh-contoh dia bentuk alam semula jadi buatan manusia karya seni visual. Tadi saya semputkan kasut kan. Itu dia. Okey, jadi fungsi dia apa? Okey, fungsi dia pengarca, orang yang menghasilkan arca ni menggunakan bahan semula jadi ataupun bahan buatan manusia untuk dijadikan arca yang berbentuk konkret. Penghasilan bentuk konkret ini membolehkan peminat seni melihat arca tersebut daripada pelbagai sudut. Okey, banyak bentuk ilusi, masya-Allah. Bentuk ilusi berfungsi memberi kesan yang realistik. Bentuk ilusi ini hanya dapat dinikmati melalui delia penglihatan. Okey, ini kalau kita tengok ini adalah objek sebenar, apple sebenar. So yang ini sebenarnya lukisan. Tapi pengkarya ataupun orang yang berjaya menghasilkan karya ini, dia menghasilkan yang mirip kepada objek sebenar. Dan ini adalah bentuk ilusi. Bukan bentuk konkret, yang ini adalah bentuk ilusi. Kalau yang ini bentuk konkret, yang ini bentuk ilusi. Okey, teknik penghasilan bentuk. Okey, yang ini saya nak awak tulis dalam buku. Okey, awak tulis dia punya tajuk, kemudian awak senaraikan berapa dia punya teknik. Okey, kalau yang ini teknik menghasilkan bentuk konkret. Okey, jadi awak perlu buat dua So, sama buat macam nota kat atas, teknik penghasilan bentuk. So, awak buat dua. Sini konkret, kemudian yang sini ilusi. Kemudian awak senaraikan. Kalau bentuk konkret, apa teknik nak hasilkan? Kemudian kalau ilusi pula, apa teknik untuk hasilkan? Okey. Kalau konkret, kita boleh guna luakan, anyaman, lipatan dan juga ukiran. Berbanding kalau ilusi, kita boleh guna gurisan, guris. Gurisan ni maksud kita guris kita lorik. Kemudian lukisan, collage dan juga tone warna. Okey, kita telah selesai untuk dua tajuk, iaitu tajuk bentuk dan juga tajuk rupa. Okey, jadi pada seterusnya
saya nak tunjukkan bagaimana salah satu garisan itu kita boleh hasilkan satu karya yang sangat menarik. Sebab saya pasti dari kalangan kamu sangat suka buat doodle, kan? Okey, so kita nak tengok contoh doodle. Kita nak cuba buat doodle. Okey. Okey, kita nak tengok contoh doodle. Okey, doodle ni dalam kebanyakan kamu memang suka buat doodle, kan? Especially budak-budak perempuan. Okey, contoh pada hari ni kita nak buat macam ni. Okey, ni contoh. Ni contoh Ini contoh dia punya kata contoh doodle. Okey, so untuk contoh doodle ni awak boleh tengok dalam buku teks. Okey, boleh buka muka surat 29 dan saya nak kamu semua buat tugasan ini di dalam buku lukisan yang awak beli di sekolah. Okey, kalau siapa yang tak ada buku lukisan yang beli di sekolah tu, boleh gunakan kertas kosong. Kertas apa saja, kertas kosong. Kalau kata kertas A4 ke, kertas lukisan ke, apa, tak ada masalah. Okey, awak boleh gunakan contoh yang ada dalam muka surat 29 ini. Gunakan lakaran daripada contohnya buat daripada nombor 2 ni, mula-mula buat bunga, kemudian buat dia punya lorikan dia kat sini, garisan dia, kemudian tambah lagi garisan sampailah dia jadi seperti doodle art yang berada di nombor 5 ini. Okey, ini tugasan yang pertama. Tugasan yang kedua, saya nak awak buat rupa. Awak buka muka surat 39. Okey, saya nak awak buat dalam kertas lukisan. Okey, hasilkan satu rupa daripada garisan. Okey, kemudian daripada garisan tu awak hasilkan satu rupa. Rupa itu terserah pada awak sama ada nak rupa organik ataupun rupa geometri. Okey, kalau contoh dekat sini dia menggunakan rupa organik. Okey, dan awak buat berulang-ulang di atas sekeping kertas lukisan. Okey, atau kalau tak ada kertas lukisan macam saya cakap tadi, awak boleh gunakan kertas A4. Okey, kemudian selepas awak lukis berulang seperti ini, okey, kalau untuk lukisan ni dia tunjukkan contoh bentuk love. So awak boleh juga lukis gambar bulat, ada smiley ataupun buat bentuk diamond. Okey, contohnya macam ni. Diamond, kemudian diamond, diamond, diamond. So kat sini awak buat bentuk. Okey, contoh awak buat garis berbentuk macam ni, kan. Lepas tu bentuk kat sini pula. So bentuk lakaran corak tu dia berulang. So dia jadi sama
seperti ini. Kemudian selepas awak siap lukisan, awak warnakan. Untuk doodle tadi, awak tak perlu warnakan. Awak hanya perlu gunakan pensel sepenuhnya. Okay, berbeza pada untuk latihan rupa ini, awak perlu gunakan pensel dan juga warna. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Jangan lupa juga tinggalkan komen di bawah. Bye, jumpa lagi.